Okay, amin amin ya rabbil alamin. Semoga program kita pada pagi ini mendapat berkat dan didoakan mana-mana pelajar yang mendengar mengikuti program kita pada pagi ini, itu taklimat teknik permohonan rayuan UPU, insyaAllah akan mendapat tempat pada sesi kali ini, dan saya mengharapkan yang terbaik untuk anda semua. Dan apa yang saya harapkan, mana-mana pelajar yang mendengar pada sesi hari ini ialah pelajar yang tidak mendapat tawaran, yang mana semalam telah dibuka link semakan tawaran UPU, yang mana pelajar yang ada dalam ni lebih kurang 12 orang, okay, 10 orang macam tu mungkin, adalah pelajar yang tidak mendapat tawaran. Bagi pelajar yang mendapat tawaran, sebenarnya rayuan anda tidak boleh membuat rayuan langsung melalui sistem UPU. Ini kerana nama anda telah pun ada dalam sistem, maka pihak UPU tak akan proses pun rayuan anda. Jadi pelajar-pelajar yang telah mendapat tawaran tidak akan dilayan rayuan mereka. Jadi hari ini ialah saya nak terangkan tentang pelajar-pelajar yang tak dapat tempat UPU, maka mulai semalam, mulai semalam dah boleh buka, dah boleh dah nak buat rayuan. Dah boleh dah, link rayuan telah pun dibuka. Jelas saya harap pelajar-pelajar jelas permohonan rayuan hanya untuk pelajar-pelajar yang tidak mendapat tawaran ataupun gagal mendapat tawaran. Kalau tengok dalam slide UPU ini sendiri yang dibekal dalam UPU, dalam website UPU telah jelas menyatakan hanya pemohon yang gagal mendapat tawaran sahaja yang boleh mengemukakan permohonan rayuan. Dan permohonan rayuan ini adalah dalam tempoh 10 hari selepas keputusan permohonan kemasukan yang diumumkan. Kalau kita ikut tengok kalender, kalau 10 hari itu, ni bergantung kepada pihak UPU, pengumuman dari semasa ke semasa lah. Tetapi secara amnya dalam tempoh 10 hari daripada semalam ke 10 hari, semalam 25 hari bulan September, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Asasnya 5 hari bulan Oktober dah tutup. Tarikh rayuan ialah 5 Oktober akan tutup. So saya harapkan anda paling lewat memohon rayuan sebelum 1. Saya risau saat-saat akhir ramai pelajar baru nak mohon rayuan, maka mereka sistem akan down, akan ada masalah teknikal dan sebagainya, yang akan mendapatkan kesukaran. Dan untuk makluman semua, yang memohon rayuan bukan hanya pelajar matrikulasi Kolej Negeri Sembilan ataupun pelajar matrikulasi seluruh Malaysia yang 15 buah kolej, bukan, tetapi termasuk pelajar-pelajar STPM di sekolah-sekolah yang mana lebih daripada 50,000 calon STPM, beserta pelajar lepasan diploma yang memohon juga peringkat ijazah tetapi tak dapat tempat. Jadi biasanya pelajar-pelajar yang STPM, ex-diploma, mereka akan buat rayuan last minute. Jadi saya tak nak pelajar matrikulasi termasuk dalam golongan yang last minute ini yang memohon rayuan selepas 1 hari bulan. Walaupun tempoh rayuan adalah dalam tempoh 10 hari, iaitu 5 hari bulan, tetapi saya syorkan sebelum 1. Dan rayuan tersebut boleh, macam semalam dah isi, hari ni nak tukar fikiran, nak tukar lagi dalam senarai yang anda pilih tu, boleh tukar. So, untuk makluman, permohonan dibenarkan hanya mohon 4 pilihan sahaja. 4 pilihan sahaja. Sekejap ya. Betul. Okay, 4 pilihan ini ialah program-program yang mana anda tak mohon semasa permohonan terakhir anda. Apa maksud permohonan terakhir? Semasa fasa kemas kini, anda ada tukar-tukar program kan, dan sebab tu saya minta anda print. Jadi permohonan terakhir anda yang ikut turutan itu, jangan mohon lagi dah. Nombor 1 sampai 12 jangan mohon.
cadangan saya, permohonan anda ada tekniknya. Okay. Sebelum saya pergi ke arah teknik, suka saya ingatkan selain daripada melalui sistem UPU, 4 pilihan, anda tidak, okey, cuba kita baca yang sama-sama dekat bahagian bawah ni. Sekiranya tidak berjaya melalui UPU online semasa rayuan, so nanti keputusan rayuan akan diumumkan lah. Ada tarikh-tarikhnya saya akan umumkan. Okey, pemohon boleh kemukakan rayuan melalui ambilan sendiri institusi ataupun agensi berkenaan. Iklan dikeluarkan yang pihak UPU, pihak universiti tersebut keluarkan. Okey, boleh rujuk laman web universiti-universiti yang anda ingin buat rayuan. Okey, bagi pelajar yang tak dapat ni lah. So, kalau dalam sistem UPU nanti dah umum tak berjaya, nanti direct kepada universiti untuk buat rayuan. Tapi program rayuan ialah bukan program yang anda telah mohon. Yang latest, yang final semasa kemas kini tu jangan mohon lagi. Okay. Tu saya harap fahamlah jelas dari segi penjelasan tentang 4 pilihan tersebut. Okey. Saya nak pergi. Okey. Saya nak pergi kenapa anda tak dapat tempat. Okey, kenapa anda gagal? Satu, mungkin kalau anda semak anda gagal, okeylah. Maksudnya anda memohon dengan menekan butang simpan. Tetapi kalau anda gagal, dia tulis tiada rekod, bermaksud anda tak simpan pun permohonan anda yang terdahulu. Okey, itu yang pertama. Kenapa gagal ialah tidak tekan butang simpan. Yang kedua, kenapa anda gagal ialah anda tidak memenuhi syarat khas program pengajian. Okay, ada yang PM saya, Madam, syarat saya melepasi ikut senarai yang saya mohon tu semua melepasi. Betul, itu memang tips utama saya hari tu. Tetapi suka diingatkan ini akan kenapa tak dapat tempat, dia akan jatuh nombor 5 ni. Nombor 5 ialah kedudukan merit adalah rendah. Okay, kedudukan merit tu rendah. Rendah bermaksud walaupun anda 3.8 tetapi masih rendah kerana ada orang lain, senarai program yang anda mohon tu, semua yang anda mohon tu kenapa tak dapat tempat, ada orang lain meritnya lebih tinggi dapat tempat yang anda mohon. Jadi ada timbal baliknya lah di situ. Walaupun merit tinggi pada anda tetapi dalam kalangan senarai program yang anda minta itu, orang-orang lain yang lebih tinggi meritnya dah dapat tempat. Jadi tempat tu anda tak dapat lah. Yang 12-12 anda mohon tu walaupun syarat khas program dipenuhi. Okey, tu yang jadi nombor 3 ni, tiada kekosongan tempat terutamanya program kompetitif. Okey, ingat tak apa program kompetitif? Okey, saya pergi balik slide saya dulu-dulu tu. Saya dah senaraikan program. Tips keempat, elakkan program kompetitif jika merit rendah. Okey. 1, perubatan. 2, pergigian. 3, farmasi. 4, perakaunan. 5, undang-undang. 6, kejuruteraan mekanikal, elektrik, elektronik, kimia dan awam. Ini ialah 10 program kompetitif yang perlu anda elakkan sekiranya merit anda rendah. Jadi kali ini kalau boleh semasa rayuan memilih 4 program tersebut, elakkan program-program ini. 4. Tapi kalau nak letak juga boleh cuba tetapi bukan university hot, university research university. Ya, ada tak saya senaraikan ni. Okay, tak apa. Kita pergi balik sini. Okey, tiada kekosongan tempat. Yang keempat, kenapa anda gagal dalam, mungkin kalau anda memohon program bertemuduga, ada 4 pilihan yang anda mohon hari itu, gagal program temuduga tersebut. Jadi tak dapat tempat selain daripada tempat-tempat yang 12 lain tu, nombor 5 sampai 12 dah penuh, dipenuhi oleh program, oleh orang lain yang meritnya lebih tinggi. Okey.
Okey, ini ialah situasi apa yang berlaku kepada anda yang gagal dapat tempat. Okey. Walaupun anda lihat, anda nyatakan pada saya semua program yang dipohon ialah melepasi syarat. Mungkin ni lah kategori yang pilihan 1, 2, 3 sampai 5 ni lah situasinya. Semua penuhi syarat. Tetapi tempat penuh, keputusan anda adalah gagal. Kalau temuduga tidak berjaya, keputusan juga anda gagal. Okey, sistem akan susun, macam saya selalu cakap, sistem akan susun merit yang paling tinggi 100 kepada yang paling rendah. Okey, 100% merit tu ialah orangnya bukan seorang, bukan dua orang, bukan 2-3 orang, bukan. Bukan 100, bukan 200, malahan beribu. Saya pernah nyatakan pihak UPU ada maklumkan antara merit kosong, beza jurang merit 0.1. Contohnya 98.8 dengan 98.7. Okey, 98.8 dengan 98.7, beza antara 0.1 merit itu jurangnya ada 1,000 orang. Jadi antara 1,000 orang tu mesti ramai yang sama-sama 98.7. Ramai. Okey? Macam mana pihak sistem UPU melihat antara calon A dengan calon B? Pertama, sekiranya tie, mereka akan lihat PNGK anda, purata nilai grade campur mana yang SES ke ataupun yang 2 SEM, SEM 3 dengan SEM 4. 2 semester akhir tu dicampur, dibahagi 2. Itu PNGK anda. Okay. Sekiranya tie lagi, mereka akan lihat markah koko. Sekiranya koko bersama-sama semua orang 10%. Okay, semua orang 10%. Contohlah, dia akan lihat PNGS. Setiap semester itu, mana orang yang lebih bagus daripada calon-calon yang sedia ada. Mengikut subjek yang dinyatakan dalam syarat khas program. Contoh dalam syarat khas program tu dia nak B chemistry, B fizik. Anda walaupun merit sama tetapi mungkin fizik anda dapat B+, sedangkan orang lain yang mendapat tempat itu kemis dengan fizik dia dapat A. So walaupun merit sama, PNGK sama, tetapi bila PNGS anda tu dia lihat juga sekiranya berlaku tie. Itu kalau tie juga sama juga. Fizik, bio semua A+ lah kononnya. Sama dengan calon-calon lain. Kalau masih sama, dia lihat pula peringkat SPM, subjek-subjek yang dinyatakan dalam sistem UPU. Masih sama lagi, dia akan lihat semua subjek lain daripada yang ada dalam SPM. Okay, sebelum tu saya terlupa tadi, dia melihat juga MUET. Dia ada juga consequences yang akan melihat MUET, terutamanya program-program yang melibatkan UiTM, program-program yang melibatkan ijazah yang berkaitan dengan bahasa Inggeris, contohnya TESOL, Communication in English, whatever in English ataupun bahasa asing. So MUET tu dia akan dilihat juga sekiranya berlakunya tie. Jadi itulah menyebabkan anda rasa result aku okey tapi aku tak dapat tempat. Dan untuk makluman, bowl anda bersaing dalam kalangan pelajar matrikulasi by itself. Kalau anda bandingkan merit pelajar STPM, mungkin kalau semak nanti ada berjaya masuk universiti, ada je pelajar classmate anda tu di kalangan STPM, dia lebih rendah PNGK-nya daripada anda. Mereka bersaing dalam kelompok mereka. Anda bersaing dengan kelompok matrikulasi sendiri. Jadi sebab itulah sistem akan baca pilihan pertama dulu, pilihan kedua, pilihan ketiga, sekiranya semua ini tidak dipenuhi. Okey, pilihan 1, 2, 3, 4 ni ada je yang tak kena, sama ada tak ada tempat kosong, temuduga tak berjaya ataupun syarat anda tak dipenuhi di peringkat SPM. Ada pelajar SES kita yang hanya melihat program PNGS waktu hanya di peringkat matrikulasi. Tetapi jangan lupa ada syarat-syarat yang diminta melibatkan peringkat SPM. Sekiranya hanya paras-paras hidung, saya dah pesan hari tu jangan mohon. Jadi memang akan kemungkinan memang tak akan dapat tempat. Jadi keputusannya akan jadi gagal lah sekiranya syarat tidak dipenuhi. Ada syarat ini melibatkan syarat peringkat matrikulasi tetapi juga ada syarat bersama di peringkat SPM. Begitulah
sistem akan lihat kalau tak berjaya pilihan nombor 6, dia akan tengok nombor 7 pun tak ada tempat kosong. Nombor 8 ni syarat pula tak dipenuhi, maka gagal. Pilihan ke-9 tak ada tempat kosong. 10 juga tak ada tempat kosong, 11 tak ada tempat kosong, 12 juga tak ada tempat kosong, maka gagallah sampai habis. Maka anda, sebab tu semalam bila semak keputusan calon tidak berjaya. Okay, itu situasinya. Okay, saya harap jelas lah. Okay. Okay, ada yang tanya saya dari segi dapat program ni, dia akan kerja mana. Okay, selain daripada dalam sistem UPU by itself ada laluan kerjaya dan ada kebolehpasaran graduan, boleh semak dekat gemohe.gov.my. Di sini boleh lihat previous sesi mereka dapat tempat kerja ke tidak, macam mana peluang kerjaya. Kalau let's say peluang kerja itu 90% ke atas, 80% ke atas, anda jangan risau, tak ada kerja. Sebenarnya mereka dapat tempat selepas habis bergraduat. Dalam tempoh 6 bulan habis je konvo, mereka akan dapat tempat. So jangan risau kalau rasa macam program tu, boleh semak dekat ge.mohe.gov.my. Untuk pelajar-pelajar yang mengikuti sesi ini yang tak dapat tempat, anda masih sama sistem macam mana saya terangkan pada sesi yang lepas. Okay, pada sesi yang lepas, tips yang saya pesan, kena tengok trend merit. Okay. Ya. Okay. Tips yang pertama macam sama juga saya terangkan, kena jelas, clearkan mind anda tentang laluan kerjaya anda. Program-program tu apa laluan kerjaya. Okay, boleh semak dalam sistem UPU juga. Type je universiti mana yang anda nak mohon tu serta programnya. Okay, letak keyword pun tak ada masalah. So dia akan keluar lah. Dia akan keluar senarai pekerjaan yang berkaitan dengan program yang anda akan mohon. Dalam sistem, pergi tengok dekat website, ada laluan kerjaya. Okay, klik laluan kerjaya. Dekat e-panduan, laluan kerjaya, klik pilih IPTA mana dan typekan keyword anda. Contohnya geometrik di sini, maka akan keluar. Dekat UTM ada program geometrik iaitu sarjana muda kejuruteraan geometrik dengan kepujian, maka apa kerjanya ialah ni yang disenaraikan. Kalau tak tahu, tolong Google apa maksud juru ukur tanah. Apa spek tugas juru ukur tanah. Itu satulah, saya dah ulang-ulang banyak kali juga ni. Okay, tips yang kedua ialah pertimbangkan program yang unik to you to I. Okay, to you to I. Boleh semak dalam sistem, ada senarai program to you to I yang mana 2 tahun universiti, 2 tahun industri. Kalau boleh kali ini, carilah lebih sikit program to you to I. Kalau tak nak, tak ada masalah to you to I, tapi pertimbangkan program yang unik. Macam saya kata, program yang unik ini ialah program yang tak pernah dengar, tak biasa dengar. Kawan-kawan tanya kawan, kau pernah dengar tak program ni? Jangan familiar. Jangan program yang familiar. Dan terutamanya program kompetitif yang saya nyatakan tadi, elakkan. Jadi, pilih program yang unik, yang jarang dengar, yang anda tak sure, tetapi dalam masa yang sama, bila dah semak nama program yang unik ni, pastikan anda lihat syarat khas program tersebut. Okay, syarat khas program tersebut dan merit anda mestilah tinggi daripada yang dinyatakan dalam sistem. Okay, kalau merit 99.6, janganlah mohon. Kalau anda hanya 99.6, pastikan jurangnya sangat jauh. Untuk pilih 4 ni, satu program yang unik. Okay, program yang unik tu kena ingat. Yang kedua, merit anda jurangnya jauh daripada yang tersenarai. Bukan program yang anda dah mohon hari tu. Mohon yang latest masa permohonan fasa kemas kini. Yang fasa pertama tu tak ada masalah pun. Masa tu sistem tak generate lagi permohonan anda.
hanya macam booking je tapi belum tengok, belum padankan lagi pun dengan PNGK keputusan PSPM. Tetapi anda kena pastikan meritnya jurangnya jauh. Kalau dia minta 99.6, merit anda 100, bukan 99. Kalau merit dia, kalau boleh cari yang lebih rendah lah, merit yang 80 lebih, merit yang 90, kalau anda 100. Jurangnya kalau boleh 5 atau 10 lagi baik. Lagi rendah lagi baik. Okey. Dah semak merit tu, pastikan, dah tengok merit tu, pastikan syarat khas anda dipenuhi. Jangan ambil merit yang tinggi-tinggi. Kali ni tolong jangan ambil merit yang tinggi dan elakkan program kompetitif. Program yang 10 ni tadi jangan isi lagi dah. Perubatan pergian farmasi perkawanan undang-undang, kejuruteraan ni. Jangan isi. Kadang nak letak pun, letaklah. Mungkin daripada 4 tu letak 1. Kalau betul memang sukalah, memang nak sangat kejuruteraan awam ni, letak 1 pilihan pertama. Tetapi bukan UiTM, bukan Research University. Tolong, bukan UiTM, bukan Research University. Research University tu ialah UM, bukan. Jangan letak UM, jangan letak UPM, jangan letak UKM, USM, UTM. 5 universiti ni tolong jangan letak lagi. Letaklah UUM, ataupun UTHM, ataupun universiti yang ada nama negeri. Tolong, jangan letak lagi dah nama-nama research universiti ni. Ni dah kemas kini ni dah lain dah ni. Sekejap. Untuk program degree, anda ada 1088 program. 1088. Tetapi sekiranya anda tak berjaya dapat tempat, tahun depan anda kemungkinan tak boleh mohon sebanyak ini. Maksudnya dalam sistem anda tak boleh nampak pun sebanyak 1088 program. Lebih rendah, lebih sikit. Jadi cuba usahakan untuk rayuan kali ini. Dan sebab tu untuk dapatkan tempat, pastikan pilihan anda jurang meritnya jauh. Elakkan 10 program kompetitif ni. Sama macam mana slide saya tadi, perubatan pergian farmasi, akaun undang-undang dan semua kejuruteraan ni elakkan. Tapi kalau betul suka pun hanya 1 saya benarkan. Itu pun tak boleh langsung, mana-mana 4 program tak boleh langsung UiTM, tak boleh langsung program-program UPM, UKM, USM, UTM. 5 universiti research ni tolong elakkan. Objektifnya ialah anda mendapat tempat. Bukan kita nak anda dapat program lelong, tidak. Tetapi mohonlah program 4 ni seboleh-bolehnya setkan program yang anda rasa selesa untuk mohon. So inilah talian hotline. Kalau nak direct call mereka, in fact sekarang ni pun mereka buat mana-mana di kawasan Putrajaya, boleh pergi ke bangunan Jabatan Kemahiran Pendidikan Tinggi sendiri, JPT, di Presin 5 Putrajaya untuk ada sesi, saya akan sharekan dia punya poster. Sebelum saya berakhir, saya nak tanya semua orang yang ada dalam sesi ini, semua orang yang ada dalam sesi ini untuk sedikit respon lah. Ada apa-apa persoalan? Ada Natasha saya bertanya ni, hai puan, saya dah buat rayuan semalam. Tak apa ke kat website UPU tu? Maksudnya semalam dah buat. Lepas tu hari ni nak tukar lagi dalam sistem. Tak ada masalah. Okey je, boleh.
10 kali, 100 kali pun nak tukar-tukar tak ada masalah selagi belum tutup. Dan nanti bila bila dah save butang hantar tu, tolong print senarai program yang anda telah buat rayuan. Okey, tadi ada siapa yang bertanya? Assalamualaikum Pak Akmal. Saya adalah seorang parents yang terlibat dalam tidak berjaya lah kan. Ya. Anak puan mana ya? Anak puan mana ya? Ada Nasrul Daniel Haziq. Dia ada sekali dengan Kak Leman ni? Dia ada sekali, tapi saya berada di tempat kerja, dia ada di rumah. Okey. Saya ingin dapat maklumat. Kalau katakan tahun ni dia tak dapatlah tempat, ada apa yang kita boleh lakukan untuk proses seterusnya, sebab yelah tiba-tiba dia tak dapat, katakan apa yang perlu kita buat lah sekarang ni kan. Adakah kita ada tak cadangan daripada pihak matrikulasi sendiri, sebab kalau katakan dia nak menyambung pengajian, kita tak boleh gunakan keputusan matrik ni untuk ke tempat lain kan. Jadi apa sebenarnya solution daripada pihak matrikulasi? Okay, terima kasih Puan. Terima kasih Puan yang bertanya. Ni yang saya beri taklimat hari ni ialah, pertama ialah mesti buat rayuan dalam sistem UPU. Sistem rayuan ni sebenarnya dia ada beberapa fasa intake. Satu ialah contoh ada pelajar yang dapat tempat tetapi memang dia dah clear. Bila dia dapat tempat tu, dia dapat program yang bukan yang dia minat tetapi dia mampu untuk pergi ke program swasta, kolej swasta contoh Jadi dia akan klik butang tak setuju terima mulai hari ni. Jadi pelajar-pelajar yang klik butang tak setuju terima ini, ada satu kota, maksudnya dalam sistem mereka dah nilai berapa orang tempat yang memang confirm tak akan datang. Confirm memang tak akan memilih universiti awam. Jadi ada reserve tempat untuk pelajar-pelajar yang memohon rayuan ini. Itu satu. Jadi sebab tu dalam tempoh 10 hari ini pelajar-pelajar yang tak dapat tempat mohon rayuan. Sistem akan proses lagi sekali mengikut merit dan ikut senarai yang saya nyatakan tadi, tips-tips yang saya nyatakan tadi. Sistem akan proses dan mereka akan umumkan keputusan rayuan tersebut. Nanti pihak UPU akan blast lah tarikh-tarikh boleh semak rayuan. Ketika itu pelajar first intake, pelajar yang rayuan sekarang ni tak dapat rayuan tetapi mereka diumumkan dapat tempat, mereka akan sama-sama masuk pada awal Oktober nanti bersama-sama pelajar yang sedia ada. So mereka akan masuk sama-sama first intake. Itu satu. Sekiranya tak berjaya, nanti bila semua orang dah daftar dekat semua universiti, setiap universiti tu berbeza tarikh lah. So universiti akan hantar senarai kekosongan tempat lagi ke pihak UPU dan UPU akan proses senarai menanti dalam sistem rayuan ini untuk dapat tempat untuk second intake. Dan second intake dah ada satu tarikh untuk daftar. Sekiranya ada pelajar yang tak datang sampai second intake, akan ada third intake dan in fact sampai satu peringkat itu ada satu tahun tu sampai fifth intake. Sampai Januari pun ada yang masuk lagi. Itu satulah. Sebab tu saya galakkan semua pelajar mesti mohon rayuan. Yang mana tak dapat tempat dalam tempoh 10 hari, yang kalau boleh lebih awal lah sebelum 1 hari bulan. Bukan by right yang tarikh tutup sebenar. Sebab nanti akan berebut sistem dengan pelajar-pelajar tingkatan 6, pelajar-pelajar ex-diploma. Dan untuk makluman, matrikulasi sendiri sebenarnya boleh, laluannya boleh untuk program ke universiti swasta. Contohnya MMU, UniKL. Kalau UniKL adalah untuk pelajar Bumiputra dan dia ada pinjaman boleh ubah. So pada saya, pelajar-pelajar masih ada peluang sekiranya masih nak teruskan dengan program-program tertentu dalam bidang yang betul-betul yang dia minat, boleh mohon universiti swasta, tetapi saya mohon pelajar yang memohon universiti swasta tolong semak akreditasi ataupun kelayakan universiti ini dari segi pengiktirafan di sistem MQA. Sebab saya tak nak sekiranya pelajar memohon universiti swasta walaupun well known, contohlah MSU untuk program A, contoh program A. MSU ada buka cawangan baru di Johor Bahru. Tetapi program A yang diiktiraf adalah yang di Shah Alam, bukan yang di Johor Bahru. So dia akan ada consequences ataupun kesan mana-mana program yang tak dapat pengiktirafan MQA dan JPA, terutama program swasta,
pelajar-pelajar akan mengalami masalah untuk memohon satu PTPTN, kedua memohon parents nak keluarkan EPF ataupun KWSP nak keluarkan dan sekiranya program tersebut tidak mendapat pengiktirafan maka KWSP parents tak boleh keluar untuk pembiayaan anak-anak ini. Okay, yang ketiga, sekiranya pelajar ini berjaya peringkat dah habis degree di universiti swasta tersebut tetapi tak dapat pengiktirafan, maka sekiranya pelajar nak mohon master di universiti awam, tak boleh. Okay, peluang dia untuk sambung master di universiti awam tak dapat sekiranya tak ada pengiktirafan. Dan sekiranya nak bekerja di syarikat global, ya contohnya Maybank, okay, Maybank BSN, okay, contohlah kalau banking, program-program universiti syarikat-syarikat ini tak akan mengambil pelajar daripada program yang tidak diiktiraf. Itu antara consequences kalau anda memilih program swasta tanpa pengiktirafan. Jadi sure saya option ialah boleh memohon universiti swasta yang universiti swasta tu bukan konsepnya universiti swasta diiktiraf tapi program di universiti swasta tu tersendiri yang diiktiraf. Okey, itu memang saya mohon sangat-sangat semua pelajar sekiranya ada option untuk sambung belajar di universiti swasta, tetapi pastikan program yang anda mohon itu, kod program, lokasi program tersebut diberi pengiktirafan oleh pihak JPA ataupun MQA. So ada risiko sekiranya tidak memenuhi syarat pengiktirafan tersebut. Okey, itu antara optionnya. Yang ketiga optionnya, okey, rayuan sekiranya tak dapat sampai intake yang kelima sampai sudah. Kita ada pelajar kita yang memang memohon direct macam ni yang dinyatakan dalam sini ni. Sekiranya tidak berjaya melalui UPU online dalam tempoh 10 hari ni, okey, dah apply dan keputusan dah keluar tak berjaya dan keputusan intake kedua, ketiga sampai kelima tak berjaya, semak iklan-iklan yang dikeluarkan oleh pihak universiti, contohnya UiTM, ada intake yang tertentu yang dia tak sama intake Oktober, dia ada intake yang semester lagi satu. So akan keluar, maka boleh mohon di situ. Ada ex-student Kemenes ketika itu intake Oktober, dia tak berjaya, kawan-kawan lain semua berjaya dan dia dapat intake, tak silap saya bulan 3 atau bulan 4. Memang permohonan baharu daripada UiTM. So dia mohon pada hujung tahun tersebut lah dan akhirnya dia dapat tempat melalui itu sistem kalau universiti awam. Option yang keempat, pelajar boleh juga sekiranya memang tak nak belajar, okay, saya cerita ni tak nak belajar, nak bekerja tetapi dalam SPA 8 iaitu Suruhanjaya Perkhidmatan Awam, nak bekerja dengan kerajaan, ada tak silap saya 39 khusus, 39 jawatan yang mana mengiktiraf sijil matrikulasi. Okay. So peluangnya sebenarnya sangat-sangat banyak untuk sambung belajar by itself ada, selain daripada UPU ada swasta tetapi dengan syarat tolong semak pengiktirafan di MQA dan JPA untuk program yang dipohon ataupun dapat tawaran whatever, itu perlu pastikan perkara tersebut. Yang kedua ialah permohonan direct dengan universiti awam mana-mana tetapi dia tak dapat bulan Oktober lah, dia akan mungkin tahun hadapan. Yang ketiga ialah permohonan ke Suruhanjaya Perkhidmatan Awam iaitu bekerja dalam bidang kerajaan lah dan sijil matrikulasi itu sendiri diiktiraf untuk permohonan jawatan. Okey, ada persoalan lain? Saya harap jelas penjelasan saya tadi, option-option yang anak puan ataupun semua pelajar-pelajar yang ada mendengar taklimat hari ini mendapat manfaat lah dari segi apa yang disampaikan dan jelas. Okay, di sini juga saya bekalkan lagi sekali link kehadiran program di ruangan chat. So ada lagi persoalan? Ada lagi persoalan nak tanya? Silakan. Okey, ada yang
tanya ni, sekejap ya. Okey, sekejap. Okay, Natasha Said. Hai puan, saya dah buat rayuan semalam, tak apa. Okey, tu saya dah jawab tadi. Mana-mana pelajar dah isi rayuan, tak ada masalah. Boleh edit, boleh tukar lagi. Tapi make sure program itu ialah bukan program kompetitif. 10 program yang saya nyatakan tadi, elakkan program tersebut. Pilih program yang unik. Universiti-universiti yang anda mohon pun pastikan universiti-universiti yang universiti-universiti yang bukan research university. Bukan research university lagi. Maksudnya bukan UM, bukan UPM, bukan UTM, bukan USM, bukan UKM. 5 universiti tu elakkan, serta UiTM pun juga elakkan. Kalau nak letak satu je. Tapi research university memang yang 5 tadi tak boleh. UiTM tu kalau Bumi Putra boleh cuba satu. Tapi bukan program 10 kompetitif tadi. Pula slide 10 tu. Ni. 10 ni elakkan. Dan merit, jurang merit tu mesti jauh. Carilah merit-merit yang kalau pointer anda, merit anda ialah 90, carilah merit yang 80, 70. Cari program-program yang macam tu. Okay, ada lagi soalan. Eric tanya, Madam, tawaran kursus yang lain dari saya pilih patut saya letak pilihan ya. Maksudnya apa ni saya kurang jelas. Madam, tawaran kursus yang lain dari saya pilih patut saya letak pilihan ya ke? Saya tak jelas soalan tu, ayat tu mungkin ada saya baca tak kena dan soalan tu tak sampai untuk saya jawab. Madam, Okay. saya nak tanya yang nanti dia ada pilihan ya atau tidak dekat lepas 4 pilihan tu. Jadi saya patut letak ya ataupun tidak. Apa soalan dia ya? Sebab sistem tu saya tak boleh masuk pun sebab saya tak ada ID, sebab saya bukan pelajar yang dia macam program yang tak lelong macam tu. Adakah Dia anda bagi tawaran pilihan lain selain daripada 4. okey. Dia macam ni. Seboleh-bolehnya pihak UPU akan beri program yang anda mohon 4. Okey. Seboleh-bolehnya mereka akan beri program yang anda mohon. Mereka tak akan bagi program yang tak mohon. Cuma sekarang ni dalam keadaan sekarang, sekiranya anda pilih ya, contoh 4 program tu semua dah penuh dan anda tak dapat. Kalau anda pilih ya, kemungkinan akan dapat program yang lain lah selain daripada yang 4. Tetapi sekiranya anda pilih tidak, maka kalau anda pilih 4 tu dah penuh, maka sampai habislah tak akan ditawarkan apa-apa program langsung. Macam itulah situasinya. So pilihlah, bergantung pada pelajar. Pelajar memang okey lah kalau program lain pun okey kot. Dapat tawaran jadi pertimbangkanlah. Rasa tak okey, so proceed lah pada swasta contoh. Tapi kalau rasa okey, boleh sambung belajar lah di Universiti Awam. Kalau saya, sebab saya rasa saya punya hala tuju tak clear. Kalau saya lah, saya tak clear hala tuju. Maka saya akan buat ya. Saya tak firm dengan satu-satu program tu. So saya rasa macam boleh kot belajar benda lain sikit. So saya akan klik ya, sekiranya dapat tawaran. Once dapat tawaran, saya akan google lah maklumat tentang program tersebut. So kalau prospek kerja okey, nak tahu prospek kerja tengok dekat GE, MOHE tadi kan. Kalau prospek kerja dia okey, lepas tu laluan kerjaya dia, bila saya google tengok spek kerja macam boleh saya jalankan sesuai dengan personality saya, maka saya proceed untuk terima tawaran UPU tu nanti. Tapi let's say macam memang bercanggah lah, memang tiba-tiba dapat contoh lah seni tari. Aku ni dah tak pernah menari contoh lah. Takkan nak ambil kan? Takkan memperjudikan nasib yang memang kita kejung kayu memang tak pernah menari. So buat apa nak ambil? So memang saya takkan ambil lah program yang ditawarkan lain daripada program yang 4 tu. Macam tu. 4 ni make sure selain daripada program yang latest last hari tu masa final kemas kini. Sebab tu saya minta semak print out
senarai program yang anda mohon semasa kemas kini tu. Supaya jangan sama. Kalau masa fasa 1 sama tak ada masalah pun. Fasa lepas tu anda tukar-tukar sebelum yang final tu pun tak ada masalah. Tapi as long jangan sama yang final masa kemas kini. Okay, ada lagi persoalan. Clear Eric? Jawapan saya tadi? Clear, madam. Okay. Okay, ada lagi nak tanya? Madam, Ya, okay. saya nak tanya yang pasal kos rayuan yang dia paparkan tu, itu sebenarnya kos yang memang ada kekosongan ataupun kos tu kita mohon and then if ada orang tolak tawaran tu, ada kekosongan then baru kita dapat. Okay. Macam mana? Faham. Okay, asasnya memang kosong. Okay, asasnya kosong. Tetapi pada saya jangan percaya sistem. Jangan percaya sistem. Sistem boleh jadi macam-macam. Okay. Apa-apa merit anda rendah dulu. Okay, rendah dulu. Kadang ada ketika 1 tahun tu kita percaya program tu ialah program kosong tapi sebenarnya dia senaraikan je semua program yang 1088 program. Walaupun dah penuh pun dia senaraikan lagi. Jadi jangan percaya sistem. Pandangan saya semak senarai program yang memang anda tak mohon masa fasa kemas kini. Semak senarai program yang jurang merit sangat jauh dengan anda dan syarat khas program tu penuhilah syarat khas program peringkat PSPM, syarat khas program peringkat peringkat SPM, MUET, semua tu mesti dipenuhi. Jurang merit memang jauh. Bukan program kompetitif dan bukan universiti research, bukan UM, bukan UPM, bukan UKM, bukan USM, bukan UTM. Dan UITM elakkan. Nak letak satu je. Sebab saya tengok kebetulan batch kali ni yang tak dapat tawaran, walaupun dia ikut tips saya pada sesi taklimat sebelum ni, situasinya dia tak dapat. So kali ni jangan langsung letak research university. Jangan letak. So jangan percaya sistem lah basically. Itu mungkin 1088 program yang boleh semua program hari tu. Layak tak layak tu jangan percaya sistem. Semak masing-masing punya. Ini masa depan anda. So please nak select 4 ni je. Kalau dulu 12 banyak. So sekarang ni hanya 4 limited program yang tak pernah dengar, yang unik. Kalau boleh pertimbang to you to I, kalau syarat dia longgar, syarat dia rendah, so please boleh mohon. Yang ni elakkan. 10 ni tolong elakkan. Kalau elakkan kalau 1 hingga 5 ni jangan letak langsung. Okay. Jangan letaklah. 6 sampai 10 ni especially geng-geng fizikal geng-geng pelajar fizikal, komputer ataupun hayat by itself kalau minat lah bidang kejuruteraan, kalau minat juga letaklah 1 je. Tapi jangan letak 4-4. Letak 1. Yang betul-betul anda minat lah sama ada mekanikal ke elektrik ke elektronik atau kimia atau awam mana-mana ni 1 je pilihan pertama kalau betul-betul minat. Tapi bukan universiti yang research. Sebaiknya letak yang ada nama negeri. Tipsnya ada nama negeri tu. Universiti Teknikal Melaka, Universiti Malaysia Sabah, Sarawak, Kelantan, Perlis, Pahang, UUM, UTHM, itu tak ada nama negeri tapi 2 tu boleh pertimbangkan juga. UiTM kebetulan kali ni saya tengok ada pelajar sampai 6 ke 7 program UiTM. Saya tengok program-program tu bukanlah hot sangat pun tapi dia tak dapat tempat. So saya percaya ramai yang memilih UiTM sebab apa? Bila kita fasa COVID, parents kita ramai yang kerjayanya tak sama macam sebelum zaman COVID. Maksudnya dibuang kerja, ekonomi kita makin rendah. So ramai pelajar bumi putera memilih UiTM which is yurannya sangat murah. So UiTM tu full house. So itu dia punya kesan lah. Saya nampak kali ni UiTM menjadi banyak, walaupun banyak mohon UiTM tak dapat tempat UiTM pun. Okay, ada lagi persoalan? Saya harap sangat saya doa hari-hari untuk anda semua dapat tempat. Kita risau juga.
yang tak dapat tempat ni kan. Tapi kita cuba bantu dari segi tips ni lah. Cuma jangan buat last minute. Jangan buat last minute. Bukan 1 hari bulan. Sebelum 1 ni buatlah. Madam, saya nak tanya lagi. Sila. Saya ada baca dekat Twitter lah, ramai juga yang tak dapat UPU, and then dekat komen tu ada yang cakap kemungkinan tak upload MUET punya result. Saya Tak. betul ke? MUET, kita metrik, untuk makluman kita metrik auto link. MUET ke, awak punya PSPM ke, auto link. SPM by itself auto link. Sebab data dah ada dengan pihak bahagian dah bagi supply kepada pihak UPU. MUET pun by itself, Majlis Peperiksaan MPM supply direct. Yang tak upload itu ialah pelajar-pelajar ex-diploma. Ex-STPM pun yang tahun semasa tak perlu upload. Dia sama macam kita. Ex-diploma, yes, mereka kena upload. Itu salah faham tu. Okay? Okay, Madam. Okay, jangan risau. Memang tak perlu upload. Kecuali program-program yang temuduga memang ada dah bagi email. Minta anda upload keputusan PSPM ke dan sebagainya, dokumen-dokumen yang diminta tu. Anda tak penuhi, maka itu problem lah. Kalau di peringkat program temuduga, yes. Tapi kalau program-program yang biasa yang lain, tak perlu pun upload result, MUET dan sebagainya. Sebab dia auto supply. Okay, ada lagi nak tanya? Okay, saya mohon even parents pun kalau ada anak, kalau mendengar boleh isi maklumat kehadiran. Ruangan kehadiran tu tuliskan nama tu ialah nama parents, tapi dalam kurungan nanti letak nama anak. Dan klik maklumat anak lah. Dia kelas mana dan sebagainya lah. Cikgu, saya nak tanya. Sila. Dalam rayuan yang 4 pilihan tu, better untuk saya letak uni yang sama ataupun uni yang berbeza? Better. Plan uni yang sama tu plan universiti apa? Awak plan lah, saya nak tahu juga. Kalau saya jawab ya, ada masalah juga tu. UiTM. Kan dah sebut dah tadi. UiTM jangan letak. Letak satu je. Okay. So macam saya letak UiTM and then Awak minat apa? Awak minat bidang apa? and then UN. Okay ke? Bidang apa? Minat bidang apa? First tu saya letak kesihatan dan keselamatan. Okay. You apa? UiTM? UiTM. Okay. Merit dah tengok? Dah, merit saya 88. Okay. And then merit untuk kos tu 86. Okay, dekat juga tu. Agak risiko tapi tak apa, boleh sebab itu memang betul awak minat lah dalam pada 4 yang awak pilih tu kan? Saya dah ada buat, saya dah google lah dia punya kerjaya apa semua. Okay. Dan yang lagi 3? Yang second tu Science Biology. Merit dia 81 dan merit saya 88. Okay. Lagi? And then yang biology tu UiTM ke? UiTM. Saya syorkan elakkan lah sebab sains biologi tu memanglah merit tu macam rendah. Tapi pattern tahun ni saya memang terkejut. Kalau dulu pelajar letak UiTM tak ada masalah pun takkan tak dapat. Tahun ni ramai orang isi UiTM, banyak yang tak dapat. Sebab semua berpindah ke UiTM, puncanya ialah yuran UiTM memang murah. Jadi dari segi kos sara hidup, parents nak bantu keuangan, so parents memang galakkan masuk UiTM dan sebagainya. Maka UiTM tu cepat full house. So pelajar merit bukan 81 yang dapat tempat di UiTM tu. For sure yang 90 lebih dah penuh dah. 81 tu bukan tahun lepas tapi purata 5 tahun. Dia campur bahagi 5. So this year patternnya berubah. So saya tak galakkan untuk masuk UiTM. Bukanlah tak galak masuk UiTM. Kalau nak mohon pun mohon satu tempat. Jangan banyak-banyak. Lebih pada nama negeri. Okay.
Kalau dapat carilah biologi tu yang ada teknik biologi tu contoh Universiti Malaysia Terengganu ke, Universiti Malaysia Kelantan ke, UNIZA ke atau USIM ke atau Universiti Teknikal Melaka tak ada biologi. Universiti Malaysia Perlis, Universiti Malaysia Sabah, Universiti Malaysia Sarawak yang ada Perkataan Malaysia kat tengah-tengah tu atau ada nama negeri di belakang, digalakkan mohon lah. Itu situasinya lah. Boleh pertimbangkan lain. Okay? Okay. Okay, yang lain? Boleh je nak tanya macam siapa tadi yang baru cakap faham tadi tu. Saya tak tahulah siapa yang tanya, saya tak nampak. Okay, ada lagi? Madam, tadi yang kedua kan, yang ketiga tu saya mohon kejuruteraan geometrik yang dekat UTM tu. Dah UPM dah sebut dah kan tadi, jangan minta research tu. Betul. UKM, UPM, USM, UTM. 5 universiti research universiti penyelidikan ni jangan letak waktu rayuan. Memang sukar nak dapat tempat. Kecuali awak tengok merit dia sangat-sangat jauh. Tapi jarang research universiti merit dia jauh. Tengok ni macam ni, kejuruteraan mekanikal UiTM 85. Merit 2020 84 86. Dia berubah lah. Dia berubah-berubah. Tapi still dalam range tu. Okay, program yang anda mohon tu tak boleh program temuduga 4 tu jangan ada program temuduga lagi tau. Kalau program temuduga dah habis dah. Sesi nak dipanggil temuduga semua dah tak ada. So jangan letak program yang ada hashtag. Jangan letak yang ada hashtag. Puan, boleh tanya lagi satu soalan. Sebaik-baiknya berapa jarak merit untuk kita mohon kos tu. Contohnya macam anak saya dia 90.5. So merit yang terbaik untuk dia mohon tu berapa ya Puan? 5%. Tadi 90.5. 85 lah. 90.5. 85 lah. Itulah saya nak tanya sebab jadi bolehlah kita nak tengok kos mana yang kita boleh nak mohon. Ya. Okay, betul. 85 dalam masa yang sama syarat SPM dan syarat dimatrikulasi melepasi. Walaupun merit tu jurang jauh, tapi kalau contohlah terutamanya pelajar 4 semester yang mana ada saya percaya SPM dia ada yang tak mohon ulangan dan sebagainya. So contoh AdMaths dia hanya lulus tapi dalam syarat khas universiti dia nak kepujian. Maka kalau tak penuhi jangan mohon langsung. Itu kena tengoklah syarat khas bersama SPM dan PSPM dimatrikulasi. Dua-dua tu kena tengok juga. Dan kalau boleh syarat khas pun jurangnya jauh lah. Kalau dia minta ke lulus, anda dapat mungkin grade B, macam tu. Dia jurang dia jauh. Dia cari syarat-syarat yang longgar lah sebenarnya dan bukan program bertemuduga. Terima kasih Puan. Sama. Kita doalah yang baik-baik untuk semua pelajar-pelajar, anak-anak matrikulasi dan sesiapa sahaja yang mendengar yang tak dapat tawaran. Kita cuba moga ada rezeki yang terbaik buat anda. Jangan sedih. Just keep faith, usaha, doa banyak-banyak, minta doa daripada parents. Mohon maaf pada orang sekeliling, mungkin rezeki-rezeki kita yang tertunggak ni kerana kemaafan orang sekeliling, kita tak tahu. Tapi kita cuba yang terbaik. Okay, ada lagi soalan? Saya tengok ruangan chat. Okay, macam tak nampak dah. Oh, saya terlepas first chat Humairah Hasani. Hai, saya student form 6, kawan matrik saya bagi link ni, boleh ke saya join? Kalau dah duduk sini tak apa, saya halal je ilmu pelajar form 6 pun. Saya dijemput beri taklimat. Perkara yang sama juga saya terangkan kepada pelajar-pelajar form 6. Pelajar form 6, untuk makluman merit anda ialah boldnya berbeza dengan pelajar matriks. Contoh, anda contoh dengan salah satu program untuk tingkatan 6 dia tak sama.
dia lebih rendah lah, dia lebih rendah. Dan syur saya pastikan semua syarat kepujian pengajian am dan lagi 3 subjek yang lain itu peringkat STPM dipenuhi untuk 3 semester. 3 semester. Dan untuk pelajar matrikulasi juga syarat khas tu bukan terpakai satu semester tapi kedua-dua semester, 2 semester akhir. Contohnya dia minta biologi biologi B+. So kalau biologi anda B pada SEM 1, SEM 2 anda biologi A, still tak dipenuhi lah syarat kalau macam tu. So tolong semak dua-dua semester. Untuk pelajar 4 semester, pastikan syarat tu dipenuhi untuk semester 3 dan 4. Mesti. Semua SEM. Okay, ada lagi pertanyaan? Okay, saya harap jelas penerangan saya pada pagi ini. Kita doa sama-sama, doa yang baik-baik. Saya percaya anda mampu dapat tempat, cuma ujian delay sikit. Masa nak tekan send tu, doa banyak-banyak. Okay? Kalau tak ada, saya nak end conversation GM. Kalau boleh janganlah PM saya personal lagi. Benda yang sama juga saya akan terangkan. So dalam GM ni nanti saya akan bekalkan link video Google Meet ni lah untuk pelajar lain-lain yang tak sempat hadir boleh dengar turut serta ataupun nak ulang dengar semula. Okay, ada lagi tak soalan? Okay, saya kira dah tak adalah kot persoalan, insyaAllah. Saya last sebelum sekejap saya nak stop recording ni sebenarnya. Recording kita ambil gambar dulu boleh? Kalau mampu buka lah kamera kalau sempat capai tudung tu. Kalau okey boleh buka kamera lah. Sebagai bukti anda ada sama-sama dalam